Hello. Apa cerita dengan insurans saya? Dah dibayar setiap bulan? Ya. Okey, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Hasim lah. So hari ni aku nak cakap pasal tentang tentang insurans dan loan. Tak Islamik ni dosa kecil ke dosa besar sebenarnya? So pasal insurans ni aku pun tak tahu sangat, tapi aku ada kaji lah sebab benda ni. Okey lah. Aku nak cakap kita sebagai umat Islam ni lah, kita perlu mencari sesuatu yang halal untuk dimakan dan atau digunakan dalam kehidupan seharian adalah merupakan suatu kewajipan yang difardukan oleh Allah SWT. Okey. Kerana mengambil yang halal itu, kita yang mengambil halal tu dapat menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima Allah. Yelah, kalau kita buat benda yang Allah suka, yang Allah suruh kita buat, mestilah doa kita insya-Allah akan termakbul dan semua benda pun insya-Allah lah. Okey. Kalau kita makan yang haram, maknanya kita ni tidak diterima, doa kita tak adalah macam amal ibadah kita ni tak adalah diterima Allah. Yalah, sebab kita buat benda yang terlarang, dah buat makan makanan yang haram kan. So macam tak kenalah. Okeylah, macam Rasulullah pernah bersabda juga, mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. So yang ni diriwayatkan oleh Al-Tabarani dengan sanad yang baik. Okey, secara umumnya semua jenis insurans yang aku kaji lah ni, semua jenis insurans, sama ada insurans nyawa, insurans am, ataupun ada lagi satu insurans aku tak ingat. Kalau kita promosi, semua tu haram. Okey, semua tu haram. Okey lah, aku kaji benda ni daripada Jawatan Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Okey, dan tugas jawatan kuasa depa ialah tugas jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan juga, mengikut pada perkara 14 Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia adalah menimbang, memutuskan dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Jawatan kuasa ini akan mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, yang kemudian menghantarkannya bersama dengan pengesyoran kepada Majlis Raja-Raja lah. So kiranya majlis ni dia yang macam berbincang, bersyarat, mereka akan memutuskan lah insurans tu, macam hukum kepada insurans tu lah, sama ada haram, harus, kita tak tahu semua tu kan. Okey lah, yang aku tahu sekarang ni takaful dan insurans. Okey lah, takaful tu aku tak tahu benda, tapi aku kaji takaful adalah. Okey, perbezaan takaful dan insurans aku kaji ni, aku nak tahu perbezaan dia apa. Okey, takaful, indemnity dia bayaran ganti rugi yang diperoleh dari dana. Prinsip-prinsip operasi dia mematuhi keperluan syariah. Kawalan risiko juga konsep perkongsian risiko di antara peserta. Pencukaian dia ialah cukai dan zakat. Zakat. Manfaat dia dibayar dari dana khas dan wujud secara indemnity di kalangan peserta. Indemnity tu apa? Aku tak tahu. Iaitu pelaburan dana dia, dana aset dan dana takaful yang dilaburkan mengikut syariah. Okey, dari segi insurans dia pula. Insurans ialah bayaran ganti rugi diambil dari dana syarikat insurans yang disediakan. Dan nombor 2, tidak mematuhi keperluan syariah. Nombor 3, kawalan risiko dia konsep pemindahan risiko. Tahu? Pencukaian, cukai sahaja. Dia tak macam takaful tadi cukai dan zakat. Okey. Manfaat kalau insurans dibayar dari dana yang wujud secara sah oleh syarikat insurans. Okey. Pelaburan dana dia juga mematuhi dasar-dasar syarikat sahaja. Oh, macam tu lah kot. Okey. Okeylah, pasal takaful ni kan. Takaful, aku kaji lah, aku cari dia dalam media sosial. So, takaful ialah satu plan insurans yang memiliki ciri patuh syariah. Ini bermaksud di bawah takaful terdapat banyak produk patuh syariah yang lain seperti takaful perubatan, takaful kenderaan dan banyak lagi. Istilah takaful juga merujuk kepada konsep insurans Islami. So insurans Islami ni sebenarnya boleh kot, tak salah aku. Dia macam tak adalah haram, macam
Boleh kot. Yang berasaskan kerjasama bersama di mana segala risiko dan dana dikongsi bersama, bantuan kewangan juga disediakan di bawah takaful yang dikenali sebagai tabarruk, iaitu sedekah, dengan dana yang disumbang oleh individu di bawah perlindungan takaful. Kiranya syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1985 selepas pengubahan Akta Takaful 1984. Persatuan Takaful Malaysia, Malaysian Takaful Association MTA, ialah badan yang bertanggungjawab untuk rujukan untuk semua perkara berkaitan takaful di Malaysia. Selain itu, industri takaful di Malaysia turut dikawal oleh Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Kiranya takaful ni baguslah. Dia ada semua perlindungan dia macam insurans juga. Tapi takaful ni dia macam, dia majoriti macam insurans lah. Banyak macam insurans. Dia macam perubatan, kenderaan, dan banyak lagi lah. Lepas tu dia ni dikenali sebagai tabarruk. Tabarruk tu macam sedekah. Kiranya kalau kita bayar duit lebih tu, kiranya macam kita tu sedekah. Tapi dalam segi tu macam insurans kita, oh banyak jugalah kan macam kebaikan dalam tu. Okey lah, insurans am ni kan, Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia juga, Islam Malaysia, bersidang pada 1 hingga 3 Februari 2008 telah membincangkan hukum insurans am. Sekiranya muzakarah tu telah memutuskan bahawa hukum kata insurans am adalah tidak diharuskan oleh Islam. Kiranya insurans am ni hukum tu tidak diharuskan. Maknanya kita tak adalah harus untuk beli insurans am ni lah. Okey lah, kita tengok insurans konvensional. Insurans konvensional. Ya Allah, sorry. Okey lah, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-89 yang bersidang pada 14 hingga 16 Disember 2009 telah membincangkan hukum mempromosikan produk insurans konvensional menurut perspektif syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam. So, dalam usaha untuk memertabatkan sistem muamalat Islam. Sebelum itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah jarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Oh, kiranya yang ni dia ada sistem riba. So, kalau kita ambil riba, kita tak boleh. Dah dosa kalau kita umat Islam ni ambil riba. Kat situ pun ada dosa. So, kita tak boleh ambil benda tu. Okey, walau bagaimanapun, pendapatan atau komisen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dia maafkan. Oh, kiranya komisen ataupun itu kiranya macam kita punya tips lah. Mungkin tips sebab komisen kan. So macam dalam proses transisi tu kita macam kita ambil duit tu kira macam dimaafkan. So daripada segi tu kita macam tak ada hukum-hukum apalah. Kira macam dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, status hukum insurans nyawa. Insurans nyawa pula. Dari status hukum insurans nyawa, insurans am dan hukum mempromosikan produk tersebut, Muzakarah telah turut membincangkan tentang status pampasan polisi insurans. Oh, yang ni tak tahu, kita tengoklah. Konvensional selepas kematian pembeli polisi pada Muzakarah kali ke-94 yang bersidang pada 20 hingga 22 April 2011. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut. A. Setelah meneliti keterangan hujah-hujah yang menangan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam. Seterusnya, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah. Okey. Jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategori sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid, manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam negeri-negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin. Wah, ada juga kebaikan dia juga bagi kepada Baitul Mal. Okeylah, lepas tu jika terdapat ahli waris macam pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategori sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil
wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan bagi fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau jawatan kuasa karya kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah dinyatakan dalam perkara tersebut. Oh, kiranya kita pun dapat pampasan tu balik lah. Okey, bagus juga insurans ni. Sebenarnya insurans ni bagus tapi haram. Daripada hukum kita ni, daripada segi hukum kita ni haram. Kita sebagai umat Islam ni tak boleh sangat lah nak macam fokus yang benda tu betul sangat. So tak boleh juga. So aku tak adalah support sebab ni aku buat insurans juga. Parents aku buat. So macam okay, kita pun follow the flow kan. Kita tak tahu apa-apa, just ada juga kebaikan dan keburukan, tapi hukum dia tetap haram. Okey. Berdasarkan keputusan tersebut yang di atas, umat Islam sewajarnya meninggalkan produk-produk konvensional yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang apa, kita memang perlu meninggalkan benda-benda itu sebab benda tu dah haram kan. Takkan kita nak buat lagi kan? Tak mungkin. Umat Islam juga perlu mengambil produk-produk takaful yang patuh syariah yang menawarkan pelbagai jenis perlindungan secara Islam. Kiranya takaful ni baguslah untuk kita. Sebab takaful ni macam dia daripada macam mana jadi takaful ni? Takaful ni dia macam apa tu yang aku cakap takaful tadi? Ya Allah, loading. Takaful ni dia macam dia major kepada umat Islam lah kan. Sebab kita kalau bayar tu kepada takaful ni, sebab takaful ni dikenali sebagai tabaru, iaitu sedekah. Bila kita sumbang, kita pun dapat perlindungan kepada diri kita juga. Kiranya baguslah takaful ni kepada kita sebagai umat Islam lah, pada kita ambil yang pada luar kan. So macam insurans nyawa aku terlepas tu, sorry. Persidangan Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-16 yang bersidang pada 15 hingga 16 Februari 1979 telah membincangkan mengenai insurans nyawa. So dia persidangan ni telah memutuskan bahawa insurans nyawa dikenalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram. Kiranya benda ni haram. Kira insurans nyawa ni haram. Yang juga sebagai suatu muamalah yang fasad kerana akadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, iaitu mengandungi gharar, mengandungi unsur judi, mengandungi muamalah riba. Wow, kiranya benda ni, kiranya insurans nyawa ni tak baik lah. Sebab banyak benda-benda yang kita tak boleh buat, yang murka lah. Macam Allah tak suka yang kita buat benda tu. Sebab dia banyak tu insurans nyawa ni mengandungi gharar. Macam benda-benda tu bila seeloknya tak payahlah. So aku nak cakap kesimpulannya, umat Islam juga mewajibkan mencari sesuatu yang halal dalam segenap perkara. Sebenarnya itu menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk meninggalkan produk-produk perlindungan insurans konvensional kerana ia adalah produk yang tidak diharuskan dalam Islam. Okey, daripada segi tu insurans konvensional, insurans nyawa semua kita tak galakkanlah diharuskan. Tapi rasanya daripada sudut pandangan aku, kita patut ambil takaful lah. Sebab aku rasa itu sahaja yang kebaikan untuk kita. Justru umat Islam di negara sewajarnya memastikan mereka hanya menggunakan produk-produk perlindungan takaful yang berteraskan Islam yang patuh syariah. Sekian daripada saya, Muhammad Syibli Ilyas. Sorry kalau saya dah tersalah cakap ke apa-apa, saya minta maaf. Sebab saya tengok dekat internet, dan kaji dekat media sosial juga. So saya minta maaf kalau saya buat salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan jangan lupa juga ya, ni baju saya baru tukar. So saya mix ya. Bukan saya orang Indon, saya mix. Okay, sorry. Assalamualaikum.